Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah lana sudurana humurana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, saya berharap semua murid-murid berada dalam keadaan yang sihat, selamat dan bersedia untuk mendengar pembelajaran yang seterusnya. Iaitu subjek kita ialah akhlak dan tasawuf bagi darjah 4. Okey, baik. Kita terus masuk pada muka surat yang pertama. Baiklah, pada muka surat yang pertama terdapat di sini pelajaran 1. Tajuk besarnya ialah adab berjalan. Okey, terus kita masuk pada poin yang pertama, 1.1. Di sini dinyatakan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melangkahkan kaki. Okey. Kesempurnaan yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya bersifat rohani. Maksud dekat sini, rohani ni sifat dalaman kita lah. Hati nurani kita, kita tak ada sifat dengki, hasad dengki tu tak ada. Jadi sempurnalah daripada rohani. Jadi baginda ada sifat yang sempurna dari segi rohani. Malah baginda juga memiliki kesempurnaan secara jasmani. Kalau rohani tak di dalam, tentang cerita tentang hati, tentang sifat-sifat dalaman. Kalau jasmani pula, sifat-sifat yang luaran, tentang anggota tubuh badan kita. Contohnya, cara kita nak bertegur sapa dengan orang, ataupun kita menggunakan mulut kita, itu semua daripada luaran. Ataupun cara kita berjalan yang kita nak belajar ini. Okey. Itu dari segi jasmani. Jadi Rasulullah ni sempurna dari dua-dua kategori tadi. Rohani baginda sempurna, jasmani pun baginda sempurna juga. Jadi Rasulullah ni apabila baginda melangkahkan kaki, kedua-dua kakinya digerakkan secara tegap. Ni salah satu contoh yang baginda tunjukkan kepada kita. Jalan tu mesti tegap. Jangan dalam keadaan yang tidak bermaya, macam orang tak makan, tak nak. Kita kena tunjukkan kredibiliti kita sebagai seorang Muslim yang menuju ke arah sesuatu kejayaan. Semangatlah maknanya. Okay? Dan seterusnya, tidak secara menyeret. Ni selalu kita bila perhatikan kawan-kawan kita ke berjalan depan kelas dalam keadaan menyeret. Apa yang terjadi? Bila kita jalan menyeret, kita akan dengar ada bunyi-bunyi tapak kasut. Tapak kasut dia berbunyi, menjadikan satu pencemaran bunyi lah kat situ. Tu kalau buat seorang, bayangkan kalau 10 orang yang perangai macam ni, jalan menyeret, tak ke satu sekolah dengar bunyi bising. Sebab itulah antara salah satunya Rasulullah tunjukkan kepada kita bahawa berjalan itu janganlah secara menyeret. Namun tidak juga baginda menghentak-hentakkan kaki. Kalau tadi menyeret tu tidaklah kita kata menghentakkan kaki. Tidak pula kita kata kalau tak boleh menyeret kena hentak kaki ke? Tak. Baginda tidak juga menghentakkan kaki. Jalan macam secara orang yang normal, orang yang biasa. Kita jalan macam biasa. Janganlah terlalu menyeret ataupun janganlah terlalu kuat sangat menghentak kaki. Yang ni pun akan mendatangkan bunyi-bunyi yang tidak sepatutnya. Jalan macam orang nak marah je. Tak nak lah. Okey. Baik, seterusnya baginda sallallahu alaihi wasallam melangkah dengan bersemangat. Yang ni dikatakan tadi, apabila kita tidak berjalan secara menyeret, kita berjalan secara tegak, kita tidak terlalu menghentakkan kaki, kita akan nampak kita punya pergerakan itu, melangkah tu secara bersemangat. Inilah yang Rasulullah praktikkan.
Biar orang nampak tu kita bersemangat. Kita ni orang yang sihat. Kita ni ada memiliki akal yang cerdas. Itu yang melambangkan kita punya perwatakan bila berjalan tu. Orang dah boleh tahu dah. Kalau orang ni jalan menyeret, nampak dah macam orang malas. Macam orang yang jenis ngantuk je dalam kelas. Lepas tu kalau kita tengok orang yang menghentakkan kaki pula, kita dah boleh agak perangai orang tu. Antaranya, nampak macam jenis panas baran, nampak yang jenis macam suka memberontak. Jadi, sebab itulah kita pentingkan adab-adab berjalan ni. Itu semua melambangkan kita punya perwatakan yang sebenar. Jadi Rasulullah dia melangkah dengan bersemangat. Bagaikan orang yang berjalan ketika menuruni bukit. Bayangkan bukit tu kan dia ada puncak dia ke atas sekali. Bayangkan ketika kita turun daripada puncak tersebut, dia akan jadi nampak macam laju kan, tapi bukanlah terlalu laju sampai macam nak jatuh, tidak. Dia cuma nampak macam orang yang bersemangat. Macam jalan tu bersemangat, nak menuju ke suatu tempat tu bersemangat, ataupun dalam keadaan yang ceria, gembira. Berjalan yang macam itulah yang kita nak tengok. Okey. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan, baginda berjalan dengan tenang. Nampak? Inilah personality yang kita nak. Biar orang nampak kita dalam keadaan yang tenang, bukan nampak dalam keadaan yang serabut, bukan nampak dalam keadaan yang macam nak marah orang. Tidak. Okey. Jadi kesimpulannya, bila awak semua mempraktikkan apa yang Rasulullah buat, apa yang Rasulullah lakukan, hasilnya akan dapat macam ni. Dia akan nampak orang tu berjalan dalam keadaan yang tenang, insya-Allah. Okey. Apabila kita mengamalkan seperti mana yang baginda Nabi amalkan, kita akan dapat keadaan yang seperti ini. Semua orang nak nampak dalam keadaan yang tenang. Okey, kita lihat sedikit tentang hadis yang disertakan di sini, iaitu daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffuan ka'anna man hatta min sababin. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan tegap seolah-olah berjalan menuruni bukit. Jadi perjalanan ataupun langkah-langkah yang Nabi selalu lakukan sentiasa diperhatikan oleh sahabat-sahabat Nabi. Jadi inilah yang sahabat Nabi lihat daripada sunnah yang Nabi tonjolkan. Jadi ia adalah sesuatu yang baik dan wajar kita ikuti bersama, insya-Allah. Jadi begitulah serba sedikit tentang adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melangkahkan kaki. Apa yang baik kita cuba turuti supaya kita sentiasa berada dalam keadaan berpahala. Apabila kita menjadikan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dalam perlakuan kita setiap hari, maka pahala itu akan terus mengalir. Jika kita niatkanlah bahawa aku ni mengikut sunnah Rasulullah, melangkahkan kaki mengikut cara Rasulullah, insya-Allah ada pahala setiap apa yang dilakukan. Jadi sampai di sini saja untuk tajuk pada kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri pertemuan kita dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.